Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu di page Quran Daily, Pertubuhan Quran Daily Malaysia PQDM, dibawakan khas buat tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan berkaitan dengan tauhid, iaitulah perbincangan tentang akidah, iaitulah ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah kita adalah akidah tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tugas utama dalam hidup kita. Setiap pagi kita celak, kerja kita yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas dasar itu kita diciptakan oleh Allah. Di atas dasar itu Rasulullah diutuskan oleh Allah. Di atas dasar itu tertegaknya langit dan bumi. Di atas dasar itulah hidupnya sekalian makhluk, baik dari kalangan malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, segala yang ada hidup di atas dasar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di atas dasar itulah juga kita berharap apabila kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali kepada Allah Tuhan yang kita esakan. Kerana itu ini sebaik-baik perbahasan dan sebaik-baik ilmu. Kerana ilmu inilah membawa kita kepada jannatin tajri min tahtihal anhar, membawa kita kembali kepada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Untuk itulah juga Allah Azza wa Jalla uji manusia. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami akan biarkan mereka untuk mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji. Jadi setiap hari, setiap masa Allah Azza wa Jalla akan uji kita. Malah Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iradah dan masyiahnya telah mengizinkan syaitan untuk mengganggu manusia, melainkan orang-orang yang ikhlas dalam tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap orang tidak terlepas daripada tipu daya syaitan untuk mengajak manusia meninggalkan agama tauhid. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah dengan limpah rahmatnya, dengan kudrah dan inayahnya, senantiasa melindungi kita, memberikan hidayah kepada kita, mentaufikkan kita untuk tetap berada di atas jalan iman dan taqwa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Di pesana tu masuk tak? Ana tak buat di pesana ni. Tak, pasal ana tak guna tu pun. Share saja. Okey. Baik. Jadi perbahasan kita pada pagi ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, okey, perbahasan kita pada pagi ni ialah berkaitan dengan syirik kecil. Syirik kecil. Baik. Anda nak tengok itu hak syahid
Anda letak dalam page mana? PQDM kan? Ana buka PQDM. Tapi itu juga di page Ana supaya Ana boleh follow daripada sini ya. Mudah. Okey. Dia punya PDF tak masuk? Lagi. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tajuk kita berkaitan dengan asyirkul asghar, syirik kecil. Okey. Berkaitan dengan syirik kecil. Okey. Syirik kecil ni macam mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Apakah itu syirik kecil? Apakah itu syirik kecil? Dalam nota kita ada, kalau boleh tengok nota, tak keluar lagi nota. Dah keluar? Tengah on. Okey. Syirik kecil dalam buku kita ni, pertanyaan yang pertama, apakah itu syirik kecil? Syirik kecil adalah riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Okey, naik atas lagi. Dia bawah lagi. Jauh lagi. Ada beberapa soalan dalam soal syirik akbar tu. Tu baru jenis-jenis syirik akbar. Lagi. Turun lagi. Banyak. Jumpa syirik kecil. Baik. Apakah itu syirik kecil? Syirik kecil disebut di sini, jawapannya adalah riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang salih dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Sesungguhnya yang paling aku takut kepada kamu, yang paling aku khawatirkan ke atas kamu adalah syirik kecil, iaitulah riya. Termasuk syirik kecil adalah ucapan seseorang, kalau bukan kerana Allah dan fulan, atas kehendak Allah dan kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu, kata Allah, kata seorang tu, atas sikit ada. Dan termasuk syirik kecil adalah ucapan seseorang, kalau bukan kerana Allah dan fulan, atau atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan." Nabi kata, jangan kamu berkata masya-Allah wa sya'a fulan, apa yang Allah kehendaki dan fulan kehendaki, tetapi katakanlah masya-Allah thumma, kemudian baru fulan tu. Jangan letak dan. Ada beza dan fulan dengan kemudian fulan. Ada beza. Okey. Persoalan yang utama ni dalam bab ni, sekarang ni kita bincang masalah syirik kecil. Syirik kecil dia terus kepada riya. Apakah itu definisi kepada syirik kecil? Kalau dilihat pada sudut itu, dia bukan definisi.
Syirik kecil tu sudah perbuatan, riak tu sudah merupakan salah satu daripada syirik kecil. Sedangkan kita semua tahu sebelum daripada ni, syirik ni apa dia? Perkataan syirik. Perkataan syirik, apa dia? Menduakan. Mempersekutukan. Kita dah bahaskan sebelum ni. Kalimah syirik ialah sesuatu yang menjadi milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita bawa atau kita kongsikan Allah pada hak tersebut dengan sesuatu selain Allah. Maka dia jadi syirik. Wal'iyadzubillah, kita berlindung dengan Allah daripada kesyirikan. Sesuatu yang menjadi milik mutlak Allah, apa dia? Ibadah kita. Tiba-tiba seorang itu ibadah dia kongsikan dengan selain Allah. Maka jadi syirik. So sekarang ni syirik ada dua. Satu syirik yang besar. Dua syirik yang kecil. Syirik besar kita semua jelas tahu. Apabila seorang tu menyembah sesuatu sebagaimana dia menyembah Allah, maka jadilah dia syirik yang besar. So syirik kecil ni apa pula? Ulama berbeza persoalan dalam mentafsirkan apa itu syirik kecil, mendefinisikan apa itu syirik kecil. Ada yang kata syirik kecil ni adalah perbuatan yang belum lagi sampai kepada syirik besar, tetapi dia membawa kepada syirik besar. Dia membawa kepada syirik besar. Contoh kita akan bagi nanti. Ada yang kata dia adalah perbuatan syirik yang membawa kepada kesyirikan yang besar. Dia tak sembah lagi hak tu. Dia masih sembah Allah. Tapi perbuatan dia ni akan membawa kepada penyembahan dia terhadap orang tu. Sebagai contoh, termasuk syirik kecil, saya bagi contoh dulu ni, adalah bersumpah atas nama selain Allah. Dia masih lagi beriman kepada Allah. Dia masih lagi menyembah Allah. Tapi dia bersumpah atas nama selain Allah. Dalam masa yang sama, dia masih lagi sembah Allah. Dia tak sembah lagi patung berhala, tak sembah lagi begini-gini. Tapi perbuatan dia tu boleh membawa kepada syirik yang besar. Sekiranya dia beriktikad pada saat itu, betul yang dia bersumpah dengannya tu mempunyai kuasa, maka dia akan pergi kepada syirik yang akbar. Boleh faham? Kita sebut nanti sebagai contoh tawassul. Akan sampai kepada satu bab. Tapi saya sebut nak suruh faham dulu. Kerana definisi kita, syirik kecil ni adalah syirik yang membawa kepada syirik besar. Okey? Tawassul. Kalau orang tu pergi sujud kepada kubur, wahai fulan, okey, aku minta nombor ekor. Contoh ya. Apa hukum dia? Syirik besar ke syirik kecil? Syirik besar ke syirik kecil? Dia pergi tawassul, bukan tawassul lagi. Dia pergi minta dengan tuan kubur. Besar. Dia pergi sembelih kepada tuan kubur. Besar. Ya, kita dah sebut dah bab syirik besar bulan ni. Tapi sekarang ni, dia tak minta dengan tuan kubur. Dia pergi minta, Ya Allah. tak akal ni, tak akal. Tak akal, tak apa. Kerana bawa, kita pakar lah. Kerana kena bawa. Hari ni sebab tak pakai slide dengan cair. Biasa kita pakai slide kita kan. Nampak lah kamera ni cair. Okey. Asyirkul akbar, asghar. Saya bagi contoh nak suruh faham kan. Sekarang ni soal tawassul. Bagi contoh. Dia sebab syirik kecil ni dengan syirik besar, beza dia sangat halus. Dua-dua tu syirik. Sebab tu ulama berbeza pendapat. Syirik kecil ni, mana level dia? Sama ada, okey, dia termasuk dalam ancaman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa syirik. Selain syirik, Allah Azza wa Jalla ampunkan. Ulama beza pendapat. Syirik besar, confirm. Ayat ni Allah tak akan ampunkan orang yang berbuat syirik besar. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka dia tak akan masuk syurga buat selama-lamanya. Soalnya syirik kecil. Apakah dia termasuk dalam ancaman tu? Ataupun dia sama seperti dosa besar? Memang dia tak terkeluar daripada agama. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik kecil tu masih ada. Bagaimana keadaan dia? Ulama pasal apa? Syirik kecil ni dia jalan kepada syirik besar. Bila saya dah baca bab ni kan, naik bimbang kita sebab. Naik bimbang tuan-tuan. Kalau tak perhalusi bab ni boleh kata perkara syubhah yang sangat-sangat bahaya. Saya boleh kata begitulah, istilah saya guna itu tuan-tuan. Kan kita takut benda syubhah, benda yang sama. Sebab apa kita takut benda sama? Sebab nanti dia membawa kepada benda yang haram. Syirik kecil ni, dia boleh membawa kepada syirik besar. Sebagaimana benda syubhah tadi. Tapi kalau benda syubhah soal halal haram, bab makan minum, tak melibatkan akidah, okey lagi. Kita termakan tiba-tiba makan benda yang tak halal. Baru ni saya pergi jalan dengan salah seorang kawan. Dia kata abang dia bawa pergi kepada makan steak hot mahal ni. Apa? The ship. Ya, ada. The ship. The ship ni pakai yang captain, dia macam klasi ke apa, dia kata. Abang dia bawa dia pergi. Bila dia bawa makan steak memang sedap. Dia pun panggil captain. Captain mari, how are you sir? Bagaimana steak kita? Oh kata memang aku tak pernah makan steak macam ni. Oh dia pun kata kita telah menghidangkannya dengan wine yang terbaik. Dia kata la ilaha illallah. Dia pun tanya, ustaz apa hukum ustaz? Kita tak tahu, kita pergi makan, kita order steak lembu. Cuma masa dia masak tu dia bubuh wine. Nah, apa hukum dia? Saya kata dah makan dah. No, istighfar je lah. Mana? Muka kita dia bagi tahu lepas makan. Kita dah ingatkan makanan halal. Soal syubhah begitu ringan. Bukan ringan kita kata dosanya ringan, tak. Ringan berbanding syubhah dalam soal akidah. Syirik kecil ni boleh dianggap seperti benda syubhah dalam masalah akidah. Zahir tak nampak syirik. Tapi secara hukumnya boleh membawa kepada syirik yang besar. Okey? Jadi tu definisi ulama dalam bab syirik kecil ialah syirik yang tidak membawa kepada perbuatan yang boleh membawa kepada syirik yang besar. Okey? Boleh membawa kepada syirik yang besar. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Benda yang aku paling takut ke atas umatku, paling Nabi bimbang ke atas umat dia, adalah syirik yang kecil. Kenapa Nabi kata paling bimbang? Sedangkan paling bahaya adalah syirik besar. Dosa yang paling besar adalah syirik besar. Tapi yang Nabi paling takut adalah syirik kecil. Pelik tak? Benda paling berat, syirik besar. Tapi Nabi paling takut syirik kecil. Sebab apa? Sebab kesamaran yang ada, ataupun sebab sifatnya yang tersembunyi, juga dikenali sebagai syirik yang tersembunyi. Orang tak sedar, dia boleh membawa kepada syirik yang besar. Sebab tu Nabi kata, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Benda yang aku paling takut ke atas umatku adalah syirik yang kecil.
Fasu'ila anhu, Nabi pun ditanya macam mana syirik kecil. Nabi kata ar-riya. Nabi sebut riya. Okey. Kita akan detailkan perbahasan jenis-jenis syirik kecil. Okey. Sebab dalam buku kita ni memang dia sebut beberapa contoh sahaja. Cuma bila saya duduk buat cross check tu, benda ni banyak berlaku dalam masyarakat tanpa sedar. Sebab tu kita kena perjelaskan kepadanya. Okay? Minggu lepas kan orang tanya, boleh sebut, dia kata terima kasih Allah, terima kasih Nabi Muhammad, terima kasih wali, terima kasih. Kan? Apa katanya? Asal apa dah tanya? Bukan apa dia tanya. Dia kata orang lain. Dia tak apa hukum Ustaz. Kita rakyat, terima kasih Allah, terima kasih Nabi Muhammad. Terima kasih para wali. Bahaya tu tak soalan tu? Ada tak dalam masyarakat berlaku begitu? Ada. Boleh kata macam tu. Kita akan detailkan. Masalah ni sebab tu hari ni saya tak guna apa. Saya perlu kepada ada reference yang ada depan ni untuk kita bahaskan detail lagi luas sikit daripada buku kita pada hari ni. Okey? Jadi mungkin boleh tanda, boleh gapalah. Dikatakan pada takrifnya, dia jalan kepada syirik kecil adalah jalan yang menyampaikan kepada syirik besar. Okey. Ada yang kata syirik dia ni, syirik kecil tidak tertakrif. Tak boleh nak sebut takrif sebab Nabi SAW bagi tahu contoh tu berbagai-bagai sehingga apa tu sukar untuk meletakkannya dalam satu takrif. Okey. Apa hukum syirik kecil? Apa hukum syirik kecil? Hukum syirik kecil pertama haramlah. Hukumnya haram dan termasuk dari dosa yang besar. Cuma beza dengan syirik besar, syirik kecil ni tidak mengeluarkan seseorang daripada agama. Dia masih lagi Islam, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Itu pun selama hatinya terjaga dari syirik yang besar. Macam mana contoh? Contoh tadi, kita kata seorang tu dia bertawassul di kubur. Okay? Ataupun bersumpah atas nama Allah lah mudah. Bersumpah atas nama Allah. Kalau dia iktiqad, dia bersumpah ni, bahawa orang yang dia bersumpah dengannya tak boleh memberikan apa-apa, cuma sahaja dia sebut je. Hatinya tak beriktikad pun orang tu mempunyai kuasa. Tapi dia bersumpah atas nama Allah. Perbuatan sumpah atas nama Allah tu syirik kecil, selama dia tak iktikad. Tapi kalau tiba-tiba dia iktikad, orang yang dia bersumpah dengannya tu ada kuasa, tu dia jadi syirik akbar. Bahaya tak? Okay? Kalau dia kata contohnya, kita nasib baiklah ada fulan. Kalau tak ada dia, aku mati dah aku ni. Okey. Perkataan dia tu, kalau dia tak iktikad dalam hati dia bahawa orang ni lah yang telah menyelamatkan dia daripada mati, bahawa Allah lah sebenarnya yang menyelamatkan dia, dalam hati dia ada, perkataan dia tu syirik kecil dah. Tapi kalau dalam iktikad dia sememangnya orang ni lah yang menyelamatkan dia, tak ada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadi syirik. Benda yang sama je.
Tapi i'tiqad dalam hati yang membezakan. Sebab tu kita kata, syirik kecil ni bahaya. Dia boleh membawa kepada syirik besar. Borderline dekat mana borderline? I'tiqad dalam hati je. Borderline dia i'tiqad dalam hati je. Kalau tergelincir i'tiqad, habis. Orang pergi bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta dengan Nabi Muhammad begini. Dia kata sebenarnya Allah yang berkuasa, Nabi Muhammad ni kita tawassul. Apa hukum dia? Dia masih lagi i'tiqad kepada Allah. Tapi kalau tiba-tiba dia i'tiqad Nabi Muhammad tu boleh menyembuhkan, ada kuasa, benda yang sama, dia akan jadi syirik besar. Lepas tu syirik kecil ni bahaya. Sebab tu Nabi takut. Dia punya borderline sangat halus. Dia boleh tergelincir bila-bila masa. Okey? Baik. Jadi hukumnya, dia adalah dosa besar. Dia adalah hukumnya haram, dosa besar, tapi tidak mengeluarkan daripada agama. Yang ketiga ni beza dia dengan syirik besar. Kalau syirik besar apa dia? Habis terkeluar seorang tu daripada agama. Mana kalau dia mati, dia ni dalam neraka kalau syirik besar. Kalau syirik kecil, kalau dia mati, ulama kata urusan dia kembali kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, Allah boleh ampun. Allah Ta'ala nak hukum, Allah boleh hukum. Tapi dia tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya seperti mana syirik besar. Cuma tadilah borderline dia tu. Siapa dia hak boleh letak borderline tu? Siapa boleh bagi jaminan selama dia berada dalam syirik kecil tu, dia tak cross border sampai masuk syirik besar? Tak ada orang boleh. Sebab tu benda ni saya kata sama macam syubhah. Okey? Mula-mula penyakit syubhah ni duduk main tepi. Karra'i yar'a haulal hima, Nabi kata, seperti gembala letak kambing tepi pagar. Yushiku an yarta'a fi, lama-lama dia masuk habis ke dalam pagar. Syirik kecil lagu tu juga. Mula-mula ada main tak apa, tok guru tu, tok syekh tu, orang mati, tok wali tu, kita pergi kubur dia nak ambil berkat je. Pergi lama-lama daripada ya Allah tolong kami ya Allah dengan berkat Sidi Fulan bin Fulan. Ya Allah tolong kami ya Allah dengan berkat dengan keramat Sidi Fulan bin Fulan. Lama-lama ya Sidi, ya Fulan tolong kami. Tu beza dia. Hak pertama si A, ya Allah tolong kami dengan berkat si Fulan. Apa Allah Ta'ala perlu kepada berkat dia ke untuk memberikan kepada sesuatu? Orang ni ada kekuasaan memberikan makbul dan sebagainya? Tak ada. Cuma kita minta dengan berkat. Benda tu jalan kepada syirik besar. Sampai akhir sekali dia kata, ya Sidi, ya Fulan. Madad ya Husain, madad ya Husain, tolong kami Husain, tolong kami Husain. Apa dah jadi tu? Syirik besar. Tapi orang ni selama tak berlaku, dia tak pergi sembah pun, dia tidak mengingkari syirik kecil, selama-lama dia akan masuk kepada syirik besar. Dan ini yang berlaku dalam masyarakat. Betul lah Nabi paling takut. Okey? Baik. Dalil masalah syirik umum. Masalah syirik kecil dengan masalah syirik besar, dalil dia sama. Cuma yang borderline kita kata tadi, i'tiqad dalam hati dia. Bahaya. Saya bila tengok, takut kita. Takut kita terjebak juga. Sebab apa? Sebab saya akan bagi contoh untuk tuan-tuan. Boleh tengok nanti bagaimana detailnya perbahasan ulama masalah syirik kecil dan bagaimana kita perlu menghindarinya. Okey? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, siapa yang buat satu amalan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Allah Ta'ala kata apa? Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku ni Allah Ta'ala kata yang paling tak suka, yang paling tak perlu kepada sekutu. Siapa-siapa yang beramal dia sekutukan aku dengan sesuatu, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan sekutunya.
termasuklah riak. Maknanya hadis ni syirik besar pun Allah tak terima amalan. Of course lah syirik besar. Syirik kecil pun merosakkan amalan. Hukumnya satu haram, amalan yang dia buat tu rosak. Dia solat, ada dalam hatinya riak. Apa jadi pada solat dia? Rosak. Dia ngaji ilmu, belajar Quran, dalam hatinya ada riak. Apa jadi amalan dia? Rosak. Dia berjihad untuk nama. Apa jadi pada jihad dia? Rosak. Dan ini hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW sebut 3 golongan yang mula-mula dibicarakan di hari akhirat kelak. Pertama, golongan yang mati syahid. Ditanya, kenapa kamu ni? Dia kata, aku mati kerana memperjuangkan agama Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, dusta, kamu bohong. Kamu berjuang sebab nak suruh kata kamu ni hero. Nak dapat darjat pingat kau gapalah tak kira lah. Akhirnya dicampakkan dia ke dalam neraka. Mari pula orang yang belajar ilmu, ngaji Quran juga. Kenapa kamu, apa yang kamu buat dengan nikmat Allah? Aku belajar, aku ngaji kerana Allah. Allah kata, bohong. Kamu buat bukan kerana Allah, kamu buat nak suruh kata kamu ni alim, qari, dicampak ke dalam neraka. Pasal apa? Amalan dia terbatal. Mari pula dermawan. Apa kamu buat? Aku derma kerana Allah. Bohong. Kamu buat nak suruh kata kamu dermawan. Dicampak dalam. Semua ni, apa yang merosakkan amalan ni? Riak. Riak tu apa? Syirik kecil. Cuma beza syirik kecil dengan syirik besar dalam merosakkan amalan. Syirik besar, dia merosakkan amalan semua. Meruntuhkan semua amalan tak tinggal. Tak ada kata, istilah kita kan, kalau kena bom atom kan, nak meninggal serabut tak tinggal. Padang jarak, padang terkukur jadi. Amalan dia, kalau dia puasa, dia buat bayar zakat, dia semayang, dia sedekah, dia haji, tiba-tiba dia buat syirik besar. Apa jadi? Habis. Semua amalan dia sebelum ni clear, licin, tak ada tinggal satu pun. Itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil apa berlaku? Dia merosakkan amalan yang terlibat dengan syirik kecil itu saja. Dia puasa ikhlas boleh jadi. Tapi bila dia semayang ada riak, maka semayang tu rosak. Puasa dia okey lagi. Atau semayang dia ikhlas, puasa dia ikhlas. Tiba bab bayar zakat, tiba bab haji umrah, haji ada unsur riak. Nak suruh orang panggil tu haji. Semayang dia sah, puasa dia pun okey, cuma bab haji dia tidak diterima. Dosa syirik kecil ni hanya menghapuskan amalan yang terlibat dengan syirik kecil. Okey? Nampak dah beza syirik besar dengan syirik kecil? Okey. Jadi yang bagi tahu kita tentang syirik kecil ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul dia ni syirik, dosa syirik besar. Okey. Antara syirik besar dia susunan gini. Nombor 1, hak paling takut kena nulis hari ni. Sedap nulis pula. Boleh? Jadi semangat hari ni. Kali kita makan pagi sen ni kali. Ya, betul. Okey, pasal topik hari ni sangat perlu kepada penjelasan. Okey, jadi sudut paling bahaya sekali nombor 1, okey. Hak paling paling bahaya. Dosa paling bahaya. Nombor 1, syirik besar. Okey. Nombor 2, syirik kecil. Ketiga, dosa besar. Kemudian 4, dosa
kecil. Okey. Tahap step yang satu. Syirik besar, kenapa paling takut sekali? Hak ni keburukan dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Okey. Ni tiada ampun. Lepas tu kekal dalam neraka. Ni dosa syirik besar. Paling takut sekali. Semoga Allah melindungi kita daripada syirik besar. Kemudian level kedua, syirik kecil. Syirik kecil, apa ni kita tulis lagi, tiada ampun, kekal dalam neraka, menghapuskan pahala, menghapus semua pahala, semua amalan. Okey. Semua amalan terbatal, tiada keampunan baginya dan dia kekal di dalam neraka. Itu syirik besar. Okey. Ni semua kita kata kalau dia mati dalam keadaannya. Kalau tiba-tiba dia bertaubat, okey, apa yang boleh menghapuskan dia? Taubat. Okey, ni antara tu. Dia boleh terhapus dengan taubat. Ni sisi positif yang kita nak tengok, ni sisi negatif yang kita nak tengok. Positifnya, semua dosa ni boleh terhapus dengan taubat lah. Taubat menghapuskan. Kalau dia mati dalam keadaan tu, kedua, syirik kecil. Syirik kecil, satu, menghapuskan amalan atau amalan terlibat. Terlibatlah. Amalan yang terlibat dengan syirik kecil, amalan tu terhapus. Tidak semua. Okey? Dosa ni kalau tak bertaubat apa jadi? Kalau dia bertaubat, semua dosa ni alhamdulillah taubat sebelum mati. Taubat sebelum mati terhapus insya-Allah. Okey. Pertama, menghapuskan amalan terlibat. Ada keampunan tak? Apakah dia sama dengan dosa? Okey. Yang ni ulama sebut bergantung pada kehendak Allah untuk mengampunkannya. Insya'a azaba wa insya'a yaghfir. Kalau Allah nak ampun, Allah ampun. Kalau Allah tak nak ampun, itu bergantung pada kehendak Allah. Okey? Kalau dia mati dalam keadaan tersebut. Maknanya, boleh jadi Allah ampun, boleh jadi Allah Ta'ala tak ampun. Ketiga, tidak kekal dalam neraka. Ni syirik kecil. Lepas tu kita takut juga. Okey. Dosa besar. Dosa besar dengan dosa syirik ni, sebenarnya syirik pun termasuk dosa besar juga. Syirik ni termasuk dosa besar. Cumanya dosa selain syirik kecil, dosa besar tu ringan sikit. Okey? Sebab seperti mana zina, minum arak, judi. Okey? Yang ni apakah dia menghapuskan dosa? Kalau dosa besar yang melibatkan syirik, yes, menghapuskan dosa. Tapi kalau dosa besar yang tidak melibatkan syirik, seperti bunuh orang, judi, zina,
Okey. Dia tidak menghapuskan amal pahala, tidak menghapuskan pahala. Okey. Tapi dia dapat dosa lah. Okey. Tidak menghapuskan pahala. Amalan lain. Okey. Kalau dosa besar yang tidak syirik ni, kalau dosa besar yang syirik, habis ke lah. Okey. Mana kalau dia semayang, dia pergi bunuh orang. Pahala semayang dia ada tak? Ada. Tapi dosa bunuh orang tu tetaplah. Dosa dia bunuh orang tu. Kalau dia berzina, kemudian dia pergi semayang, ada pahala tak pada semayang dia? Mudah-mudahan ada. Okey. Tapi dari bab dosa, okey, bergantung kepada Allah juga. Dosa besar, kita kata apa? Bergantung kepada Allah untuk mengampunkannya. Tahu? Boleh diampunkan dengan taubat. Boleh diampunkan dengan taubat. Taubat apa kita panggil? Nasuha. Taubat betul. Taubat yang meninggalkan dosa besar. Yang ni yang ketiga, dia pun tak kekal dalam, tidak kekal dalam neraka. Dosa kecil, dosa ni mana-mana pun berat belaka. Cuma bila sebut dosa kecil nak banding hak atas ni, lagi dah. Dosa besar kita kata dia dihapuskan dengan taubat. Dosa kecil, ni paling ringan daripada hak orang lain. Apakah dia menghapuskan dosa lain? Tidak menghapuskan pahala. Boleh diampunkan? Boleh. Tak kekal dalam neraka? Tak kekal dalam neraka. Sama juga dengan atas ni. Okey. Sama seperti di atas. Sama seperti di atas. SDA. Habis tu apa beza dia dengan dosa besar? Beza dia sebelah sini. Hak ni taubat, ni taubat, ni taubat. Hak ni apa? Terampun dengan amal soleh. Dia buat amal soleh, dosa-dosa kecil ni akan gugur. Dia ambil wuduk, gugur. Dia pergi ke masjid, gugur. Okey? Dia buat baik benda lain, dosa-dosa yang menghapuskan dosa, amalan yang menghapuskan dosa akan menggugurkan dosa kecil. Okey? Tapi dah syirik kecil ni hak paling kita bimbang. Walaupun dia nampak lebih kurang dengan dosa besar, tapi bahaya dia kerana dia ni akan membawa kepada syirik besar. Okey. Nampak? Okey, kita sambung lagi. Sebab itulah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, okey, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya aku bersumpah dengan nama Allah dan aku dusta. Seandainya aku bersumpah atas nama Allah secara dusta, lebih aku suka daripada bersumpah dengan selain Allah secara benar. Boleh faham tak perkataan tu? Saya ulang sekali lagi.
Kata Abdullah ibn Mas'ud, seandainya aku berdusta atas nama Allah secara dusta. Seandainya, dia tak bersumpah dengan nama Allah secara dusta, cuma dia tak suruh bagi faham. Seandainya aku bersumpah atas nama Allah secara dusta, lebih aku suka berbanding bersumpah dengan selain Allah walaupun aku benar. Pasal apa? Dua-dua salah belaka. Okay? Bersumpah atas nama Allah tapi tipu. Dok mana level dia? Dosa berbohong Sumpah atas nama Allah tapi dusta, tipu. Dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar. Di sini. Lebih aku suka berbanding bersumpah atas selain Allah walaupun benar. Dia tak cakap, aku tak tipu, aku cakap betul. Memanglah, tapi mau bersumpah atas selain Allah tu lebih besar dosa dia daripada kamu dusta. Pasal dusta sama ada duduk sini atau duduk sini. Kalau dusta biasa, bohong biasa-biasa, duduk sini. Kalau bohong, sumpah atas nama Allah, bohong, duduk sini. Tapi kalau tiba-tiba betul, cuma bersumpah atas selain Allah, duduk sini. Kalau bersumpah atas nama selain Allah, bohong pula. Dia tak naik sini, dia gabung dua ni. Hak sini ni, border ni bahaya. Ni border paling bahaya. Kalau ada pen merah, kita garis dengan pen merah. Border line. Yang ni paling bahaya. Mana? Oh, banyak pen. Oh, alam. Macam-macam color nak. Ni red line ni, border dia, red line. Jangan lepas yang ni. Hiduplah dalam atas dunia ni, walaupun kita ni orang jahat kau, banyak dosa, banyak kesalahan, istighfar kepada Allah. Okey. Selama kita duduk sini, tidak akan kekal dalam neraka. Tapi kita pun bukan nak galak buat dosa, tak, cuma kata yang ni paling kritikal. Jangan lepas border ni. Jangan pergi kepada syirik besar. Hak paling kita takut, Nabi paling takut hak ni. Tapi masalah Nabi paling takut ni. Pen hijau tak kena pula. Pen kuning, orange. Tak apalah, merah juga pun. Biru. Hak paling Nabi takut ni. Hak ni Nabi paling takut. Nabi paling takut syirik kecil. Hak ni pun Nabi paling benci lah, Allah paling benci. Tapi Nabi paling takut sini. Berarti kita ni, kalau dari sudut border, jangan lepas hak ni. Hak ni belum tentu ni Nabi paling takut. Bimbang apa? Amalan hak baik terhapus. Urusan dia pun 50-50. Kena cek balik dalam hati dia lagu mana. Kalau hati dia ada iktikad, beruk naik atas ni. Kalau hati dia tak ada iktikad, okeylah, duduk sini. Sebab ni bodol, bahaya. Lepas tu Nabi paling takut. Sebab tu kita pun sebagai orang Islam, kenapa orang kata, ustaz ni cerita bab tauhid. Lepas tu kejap ajak syirik, kejap syirik. No. Orang nak sayang ke Nabi pun marah. Orang nak sayang ke Nabi, ustaz pergi bantai syirik. Orang ada warga tu kata syirik. Bukan kita saja-saja nak benci, dak. Sebab Nabi paling takut syirik. Syirik besar kita semua takut belaka, tahu belaka. Tak ada orang nak pergi sembah patung berhala tu. Tapi masalahnya syirik kecil ni, syirik yang tersembunyi ni, ramai orang terlibat dengannya tanpa sedar. Okey? Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya, tulis perkataan Ibnu Mas'ud tadi. Seandainya aku berdusta aku bersumpah dengan nama Allah tapi aku dusta, lebih aku suka dari aku bersumpah dengan selain Allah
Walaupun cakap benar. Pasal ranking dosa tu tak sama. Okey. Beza kita dah sebut dah tadi tentang beza antara syirik besar dengan syirik kecil. Kita dah sebut yang pertama, okey, dia tidak mengeluarkan orang daripada neraka, daripada apa? Tidak kekal dalam neraka kalau syirik kecil. Kalau syirik besar kekal di dalam neraka. Okey, kekal di dalam neraka. Syirik besar menghalalkan nyawa dan harta. Boleh dibunuh. Tapi syirik kecil tidak boleh dibunuh. Tidak boleh hukum bunuh. Itu syirik kecil. Okey. Syirik besar menghapuskan semua amalan dan syirik kecil menghapuskan amalan yang terlibat dengannya. Okey. Pergi kepada jenis-jenis syirik besar. Syirik kecil, sorry. Jenis-jenis syirik kecil. Dalam nota tak ada. Okey. Kita baca nota dulu. Oleh kerana saya tanya nota, kita baca dulu nota jenis-jenis dia. Sebab dalam ni dia ada jenis, cuma nanti kita akan detailkan dia. Okey. Baik, kita kembali kepada nota. Tadi termasuk syirik kecil. Okay. Termasuk syirik kecil apa tadi? Ialah perkataan seseorang kalau bukan kerana Allah dan kamu. Okay. Kalau bukan kerana Allah dan kamu, nescaya begini dan beginilah. Jadi perkataan dia macam tu. Kalau bukan kerana Allah dan kamu, itu jadi hukumnya syirik kecil. Padahal dia kata gitu je, kan? Sebab tu kita tengok balik i'tiqad tadi. Kalau bukan kerana Allah dan kamu, tiba-tiba dia kamu tu, kamu i'tiqad dia ada kuasa sungguh. Memang dia yang menyembuhkan kamu. Contohnya, oh terima kasihlah doktor. Kalau bukan kerana doktor gak, saya ni tak tahu dah lagu mana. Ayat tu biasa tak keluar. Kalau bukan sebab doktor kat saya ni tak tahu dah mana. Perkataan dia tu gitu dah jadi syirik kecil dah. Dia kata, tapi saya tak iktikad pun doktor tu boleh menyembuhkan. Yalah sebab kamu tak iktikad lah jadi syirik kecil. Kalau kamu iktikad, jadi syirik besar lalu. Okey? Kita kata, dia puji doktor. Oh, terima kasihlah doktor. Saya ni alhamdulillah lah. Oh, sebut alhamdulillah, jangan kira alhamdulillah. Ni. Tapi alhamdulillah dia iktikad, dia sebut mulut je. Kalau bukan kerana doktor saya ni tak ada dah hari ni. Dia sebut gitu. Dia sebut gitu. Saya kata, mu iktikad doktor tu, kau yang sambung nyawa kamu. Tak iktikad doktor pun. Tapi tak akan syirik kecil juga gitu. Tuan-tuan, itulah hakikat syirik kecilnya. Sebab kalau dia iktikad dalam hati, dia akan naik syirik besar. Kalau dia iktikad betul, doktor itulah yang memberikan nyawa kepada dia, syirik besar. Habis tu, lagu mana? Lagu mana tak lagu mana? Yang betul kata apa? Alhamdulillah, kalau bukan kerana Allah, kemudian dengan bantuan doktor, saya ni tak tahulah lagu mana hari ni. Itu baru betul. Jangan tarik, tak apa, tak ke salah gitu. Tak. Hak betulnya lagu mana? Alhamdulillah, terima kasih doktor. Saya ni kalau tidak kerana Allah, kemudian usaha doktor, saya ni tak tahu lagu mana hari ni. Itulah perkataan yang betul. Kembali kepada Allah dulu. Okay? Jadi, dalam nota kita ni apa?
termasuk syirik kecil adalah ucapan seseorang kalau bukan kerana Allah dan fulan atau atas kehendak Allah dan kehendakmu. Termasuk syirik kecil juga kata lagu tu. Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengucapkan masya-Allahu wa syaa fulan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Jangan kata gitu. Akan tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Kemudian kehendak fulan. Okey. Naik saya, naik sikit. Soalan yang kedua, hal yajuzul halfu bi ghairillah? Naik. Nota, naik nota. Jawab, la yajuzul halfu bi ghairillah. Tu no. Tu. Bahasa Arab lu, bahasa Arab lu. Tadi. Anak tengah baca ni. Naik. Sikit lagi. Turun. Nak. Delay, ada delay. Alamak, delay. Kalau anak, okey. Kalau hak naik telefon kita tu boleh kita itu dia tak? Okey. Pergi ke bahasa Melayu. Okey, boleh tak bersumpah atas selain Allah? Jawapannya tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Hilang pula dah. Anda baca nota buku lah. Bolehkah bersumpah dengan selain Allah? Jawapannya tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna." Katakanlah wahai Muhammad, demi Tuhanku. Jadi kita ni kalau bersumpah demi Allah. Tiba-tiba kalau dia kata demi negaraku Malaysia. Sumpah ke tu? Dia tu kira demi negara, maknanya dia buat sesuatu untuk negara. Kalau ke mana? Demi negara yang tercinta, kucurahkan bakti dan setia. Demi apa? Demi apa? Raja. Demi rakyat, demi gapo? Untuk mula-mula sekali kena demi Allah. Kita buat sesuatu ni kerana Allah. Kalau tiba-tiba dia buat untuk selain Allah, selain untuk negara, untuk gapo semua sekali, tu dia jadi untuk negara lah. Bila lepas tu ramai ustaz wayak lagu tu. Ramai tu yang kita kena sebut tu. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, sumpah ni untuk menegakkan sesuatu, fakta, ataupun betul ke tak mu ni buat ni? Betul, demi Malaysia aku buat. Demi Malaysia, ada kau sumpah lagu tu? Atas nama negara. Ataupun dia buat atas nama negara, tak famous lagi. Dia biasanya berlaku dengan tok-tok wali, tok-tok guru. Demi Hussein, kalau orang Syiah kan? Waktu saya baca buku bapak dia ni, orang Syiah ni kalau dia sumpah atas nama Allah, dia boleh sumpah atas nama Allah. Tipu pun tak apa. Tapi kalau cuba sebut sumpah atas nama Hussein, dia takut. Ini memang dia buat syirik besar dah lah. Dia tidak kata syirik kecil dah tu. Sebab dia ni dah lebih pada tu dah. Dia bukan bersumpah. Tapi nak ayatnya, itu adalah sifat orang bersumpah dengan nama selain Allah. Demi tok guru kita. Demi tok guru kita. Aku bersumpah, aku kata ni betul. Demi tok guru kita. Demi Abu Ya. Tak ada wallahi wa billahi wa tallahi, tak ada. Demi Abu Ya, kau demi gapo. Perkataan itu adalah syirik kecil. Kalau dia tidak beriktikad Abu Ya dia tu ada kuasa,
Kalau tiba-tiba dia iktikad Abu Ya dia tu memang tak mati, hidup di alam ghaib, boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada dia, nescaya dia akan naik kepada syirik besar. Okey, itu bersumpah di atas nama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesiapa yang bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah ataupun diam. Kalau nak bersumpah, sumpah atas nama Allah. Kalau tidak, diam, jangan sumpah. Kalau sumpah atas nama selain Allah, hukumnya syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Ulama masukkan dia dengan syirik kecil. Tapi selama hati dia tak adilah. Kalau hati dia i'tiqad, orang yang dia sumpahkan tu ada kuasa, boleh memberikan manfaat dan mudarat, maka dia akan jadi syirik besar. Yang seterusnya, tawassul dan meminta syafaat dari selain Allah. Pertanyaan satu, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah? Okey, tawassul ni gapo tawassul ni? Ramai orang duduk bahaskan bab tawassul. Okey? Tapi tawassul ni apa sebenarnya? Tawassul ni asal daripada perkataan wasilah. Wasilah ni maksud apa? Jalan. Perantara. Wasilah. Okey. Bahasa moden kita panggil apa? Kabel. Kabel. Minta kerja guna kabel. Minta kerja guna kabel. Jadi tawassul ni maknanya bila berdoa kepada Allah, guna perantara, guna kabel. Bila minta kepada Allah, guna kabel. Minta dengan Allah tapi guna kabel, itu syirik kecil. Tapi dibimbangi apa? Akhir sekali tak minta dengan Allah, dia minta dengan kabel. Tuan-tuan, saya ambil contoh ni orang Kristian. Mula-mula puja Nabi Isa, Son of God, anak Tuhan. Tapi siapa yang paling berkuasa? Father ke Jesus? Godfather ke Jesus? Kalau iktikad dia, kalau ikut sebenarnya lah, Nabi Isa sendiri pun kata Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya kalau kita tanya orang Kristian, atas Jesus ada Godfather, ada father lah. Kalau dia ni saya bahaskan dari sudut perkataan mereka. Adapun kita tak iktikad pun Nabi Isa tu anak Tuhan, cuma dari sudut nak ambil perbahasan mereka. Kalau dia tanya Jesus ada father tak? Ada. Father ni ada lagi dah atas dia? Jawapan dia tak ada. Kalau Jesus ada father, kalau father ada lagi atas dia? Jawapan dia tak ada. Tapi mana dari sudut kekuasaan, mana lebih hebat, father ke Jesus? Father lah, dari sudut bahasa lah kita ni. Tapi akhirnya apa jadi? Mula-mula dia anggap Jesus tu perantara antara dia dengan Tuhan. Lama kelamaan yang disembah di gereja tak ada dah father. Yang ada apa? Jesus. Yang ada Jesus. Salib Jesus. Sikit-sikit Jesus. Sikit-sikit Jesus. Kenapa kamu tak sebut father? Kalau betul lah kamu beriman dengan Trinity sekalipun, kalau betul orang Kristian beriman dengan Trinity, sekurang-kurangnya daripada 3 entiti yang kamu anggap dia Tuhan tu, Father adalah yang paling utama. Tapi akhirnya kamu tak sebut pun Father, kamu sebut Jesus. Pasal kamu lama-lama beriktikad Jesus tu dialah Father.
Gitulah apa yang berlaku kepada tawassul. Okey. Saya nak ambil contoh je tu. Mula-mula kamu pergi kubur, kamu anggap dia ni orang soleh. Guna kabel, ya Allah, dengan berkat fulan bin fulan, terimalah hajatku. Jadi kita panggil apa? Tawassul. Boleh ke tak tawassul lagu tu? Jawapan dia tak boleh. Pasal apa? Sebab dia membawa kepada syirik besar. Apa syirik besar dia? Lama-lama kamu pergi, tak ada sebut ya Allah dengan berkat fulan. Lama kelamaan lagi, hei fulan, mintalah kepada Allah agar Allah Ta'ala tunaikan hajatku. Mula ni suruh siapa lah ni? Suruh Allah ke suruh fulan tak? Tak, suruh Allah. Minta dia tolong doa ke Tuhan. Kita dah sebut dalam bab syirik besar minggu lepas. Boleh tak orang mati dengar doa orang hidup? Jawapan dia tak boleh. Mari start yang kedua, tak sebut dah, hei fulan, mintalah dengan Allah kan hajat kami. Tak ada dah. Mari start ketiga, hei fulan, tunaikan hajat kami. Nampak tak? Tawassul begitu membawa kepada syirik besar. Sebab tu tawassul dianggap syirik kecil. Sebab dia membawa kepada syirik besar. Habis tu tawassul ni sebenarnya boleh ke tak boleh? Okay. Tawassul ni, kabel ni, berdoa kepada Allah ada dua. Baca nota kita. Bolehkah kita bertawassul kepada Allah? Jawapan dia. Tawassul ada dua jenis. Yang pertama yang dibolehkan dan yang kedua yang dilarang. Yang dibolehkan, okey. Pertama, dengan nama-nama Allah. Guna kabel, tapi kabel kita tu adalah nama-nama Allah sendiri. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Kasihanilah aku. Ya Allah, Engkaulah Tuhan, ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Memberi rezeki, Ar-Razzaq, Ya Razzaq, limpahkanlah rezeki ke atasku. Kita bertawassul guna nama-nama Allah. Tawassul macam ni, adakah dia akan membawa kepada syirik besar? Tak ada. Malah dia membawa kepada tauhid yang lebih mantap. Jadi tawassul begini boleh. Kenapa tawassul tadi tak boleh? Sebab tawassul tadi membawa kepada syirik besar. Jadilah dia syirik kecil. Nampak tak? Faham tak? Macam mana dosa syirik kecil ni boleh membawa kepada syirik besar. Kalau silap i'tiqad, dia akan jadi syirik besar. Yang kedua, tawassul dengan amal salih. Tawassul yang dibolehkan, pertama dengan nama-nama Allah, yang kedua dengan amal salih. Ya Allah, dengan sedekahku kepada fulan bin fulan, tunaikanlah hajatku pula. Okey? Ya Allah, aku puasa kepadamu setiap hari Isnin, menahan lapar untukmu. Contohnya lah. Maka dengan amalan tersebut, bantulah aku pula di saat aku kesusahan. Contoh. Ada tak dia akan membawa kepada syirik besar? Tak ada. Sebab apa? Tawassul kita, amalan kita kerana Allah. Dia tak pergi kepada syirik. Dia tak akan pergi kepada syirik melalui mana-mana sudut. Pasal apa? Inilah tawassul yang dibenarkan. Tawassul yang ketiga, apa dia? Orang soleh yang masih hidup dan boleh menerima permohonan kita. Orang soleh masih hidup pun, janganlah duduk sini suruh nama Syekh Sudais. Hai Syekh Sudais yang ada di Masjidil Haram. Kita hidup mana? Kita duduk di Ampang ya. Tak boleh lah lagu tu. Orang soleh yang kita boleh akses. Kita telefon ke Syekh Soleh.
Syekh Sudais. Assalamualaikum Syekh Sudais. Waalaikumsalam, dia jawab. Apa khabar? Saya ni ingat dah Syekh, waktu Syekh mari Malaysia dulu, saya duk layan Syekh dulu. Dia bawa Syekh pergi jalan, pergi geteng ke mana je. Contohnya lah. Pergi Langkawi ke, pergi jumpa bawa istana. Saya ingat ke tak? Oh ya. Contoh ni jawab contoh. Ingat. Oh, saya lah ni ada sikit masalah Syekh. Mak saya sakit. Nak buat pembedahan. Boleh tak Syekh tolong doa kepada Allah biar mak saya sembuh? Saya berkata insya-Allah, contohnya. Dia pun doa kepada Allah. Boleh tak kita tawasul gitu? Boleh. Pasal apa? Dia tidak membawa kepada syirik. Tapi kalau tiba-tiba Syekh Sudais dah meninggal, kita dah Malaysia, Syekh Sudais yang dikubur dia. Tenanya dah tu. Pergi kepada syirik besar dah tadi. Nak pergi kepada tu dah. Jadi syirik, tawasul boleh 3. Dengan nama Allah, dengan amal soleh, dengan orang soleh yang masih hidup, yang kita boleh berinteraksi dengannya, yang boleh menunaikan hajat kita. Okey? Adapun selain daripada tu tidak dibenarkan, dan dia jadi syirik kecil. Terutamanya bila kita minta dengan kubur-kubur keramat dan sebagainya. Tu pun perbahasannya, kalau dia tak beriktikad tuan kubur mempunyai kuasa memberi manfaat dan mudarat. Kalau dia beriktikad tuan dalam kubur tu boleh menunaikan hajat dia, apa jadi? Syirik besar. Syirik kecil ni baru jalan. Sebab tu kita letak sini, ulama sebut bergantung kepada kehendak Allah untuk mengampunkannya, ialah tentang isi hatinya. Kita tak boleh hukum dia pasal kita tak tahu apa dalam hati dia. Kamu buat syirik besar, kita tak tahu pun dia doa lagu mana. Ataupun kita dengar dia, kita tengok dia doa di kubur, tapi kita tak tahu pun isi hati dia lagu mana. Cuma perbuatan tu syirik kecil. Hati dia akan diakses oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata dalam hatinya ada kebergantungan kepada orang yang dia minta dan beriktikad bahawa orang tu ada kuasa, maka dia akan masuk ke dalam kategori syirik besar. Andai kata dia sebut di mulut saja, hati dia sebenarnya memang dengan Allah, cuma dia tengok orang lain buat berlaku gitu, dia buat lah. Maka syirik kecil lah dia. Dia tak kekal dalam maka, tapi tetap saja dosa dia besar. Banyaknya kita kena baiki ni. Okey. Sambungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah berfirman, okey? Allah berfirman, hanya milik Allah al-asmaul husna. Naik atas sikit saya tadi. Miss. Hanya milik Allah al-asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya. Allah Ta'ala suruh bermohon dengan nama-nama dia. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Okey? Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Okey? Naik lagi. Okey, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Okey, itulah terterima. Okey, berarti. Okey, dan bertawasul. Okey, berarti di situ. Kemudian adapun berminta kepada orang-orang yang apa gak pula cari? Bahasa Melayu sana ni, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Nanti orang tak faham, mana boleh faham anda nota bahasa Arab tu. Suruh orang lain tengok sini. Okey. Hadis Nabi tadi. Dalam penjelasan tentang ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Qatadah bahawa mencari wasilah
perantara artinya melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan melalui perbuatan-perbuatan yang Allah redai. Okey. Adapun berkaitan dengan minta kepada seseorang, alamak itu. Ada kelas tengah ngajar. Adapun berminta kepada orang saleh yang masih hidup adalah berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang meminta untuk menjadi teman baginda di syurga. Maka Nabi kata, bantulah aku untuk dirimu dengan memperbanyakkan sujud. Jadi dia minta dengan Nabi untuk jadi teman Nabi di syurga. Nabi kata, bantulah aku dengan kamu memperbanyakkan sujud. Jadi memang dia minta dengan Nabi, tapi masa tu Nabi masih hidup dan Nabi SAW pun bagi tahu kepada dia untuk memperbanyakkan sujud kepada Allah. Jadi boleh tak minta dengan Nabi untuk masuk syurga? Boleh, tapi waktu tu Nabi masih hidup dan Nabi pesan supaya banyakkan sujud itu sembah Allah. Jadi nak masuk syurga tetap dengan tauhid, bukan Nabi yang masukkan syurga. Baik. Jadi selepas Nabi wafat, ada tak sahabat pergi minta dengan Nabi nak masuk syurga di kubur Nabi? Jawapan tak ada. Jadi inilah dalil yang menunjukkan bahawa tawassul ni hanya boleh tawassul dengan orang soleh hanya boleh waktu dia masih hidup. Sebab sahabat lepas Nabi wafat tidak minta di kubur Nabi untuk masuk syurga sebagaimana orang tadi minta dengan Nabi waktu Nabi masih hidup. Baik. Tawassul yang dilarang, okey. Tawassul yang dilarang iaitu berdoa kepada orang mati dan meminta dipenuhi keperluan kepada mereka sebagaimana kenyataannya pada masa ini. Dan ini adalah syirik akbar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah engkau menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak dapat memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau melakukannya, maka sesungguhnya engkau kalau begitu termasuk dari orang yang zalim. Okey, naik sikit. Yakni tak naik gini. Habis dah, bukan bahasa Arab tu. Habis dah anak baca di nota entar. Okey, berarti yakni termasuk orang-orang musyrik. Adapun tawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ucapan anda, wahai Tuhanku, dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembuhkanlah aku. Maka ini adalah bid'ah kerana para sahabat tidak melakukannya. Ni orang kita marah lagi bila sebut lagu ni, ustaz ni kalau Nabi tak buat, sahabat tak buat, kan bid'ah lalu. Tuan yang dirahmati Allah. Okey, saya tak ada tekan apa? Lagi dah. Nombor 3. Berapa di kat skrin ni dia gerak. Okey. Jadi tawassul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat tak buat. Okey, sahabat tidak melakukannya. Dalil yang lain adalah bahawa Umar radhiyallahu anhu bertawassul dengan doa Al-Abbas yang masih hidup. Al-Abbas yang masih hidup dengan doa beliau. Lepas Nabi wafat, Umar radhiyallahu anhu minta doa dengan Al-Abbas, pak saudara Nabi. Tidak lagi berdoa di kubur Nabi. Ini menunjukkan, lah ni isu dia, sahabat faham ke kita faham?
Sahabat lebih faham ke kita lebih faham? Habis tu kenapa sahabat tak pergi doa di kubur Nabi? Kita pula kata apa salahnya? Sekarang ni sahabat yang lebih faham dengan tentang agama daripada kita tidak berdoa kepada kubur Nabi. Tiba-tiba orang kita kata tak apa salahnya. Mana ada? Okey. Oi, 11.30 dah kita hari ni. Sikit lagi. Okey. Dan tawassul ini sering mengantarkan kepada kesyirikan. Yakni tawassul dengan jah Nabi. Kita takut sebab siapa dah nak jadi syirik ni dengan Nabi Muhammad pun boleh berlaku. Tak tahu. Kalau orang tu siapa doa minta dengan Nabi Muhammad, jadi juga syirik. Sebagaimana orang Kristian minta dengan Jesus. So jangan kata kalau kita doa dengan kubur wali syirik, tapi kalau dengan Nabi Muhammad tak syirik sebab dia rasul. Tak. Syirik ni boleh berlaku hatta kalau kita atau seseorang itu menjadikan kiblat doa dia selain Allah adalah Nabi Muhammad, tetap juga jadi syirik. Yakni apabila dia berkeyakinan bahawa Allah perlu kepada seseorang perantara sebagaimana seorang pemimpin dan hakim, kerana keyakinan ini bererti menyerupakan Al-Khaliq dengan makhluk. Jadi isu dia, betul ke Allah Ta'ala ni perlu kepada perantara begitu? Allah memang suruh kita berdoa kepada Allah dengan perantara kabel. Tapi berdasarkan perbuatan Nabi, ayat Quran, kita tahu yang Allah suruh doa guna nama-nama Allah, guna amal soleh, ataupun dengan orang soleh yang masih hidup. Adapun berdoa di kubur si wali, maka perkara ini tidak pernah berlaku di zaman sahabat. Tidak pada kubur Nabi dan tidak pada kubur selain daripada Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau nak kira kubur keramat, hak paling keramat ni duk mana kubur paling keramat? Letaklah, kubur Nabi. Saya kata Nabi tak payahlah, kubur dia masuk dalam masjid dah, orang katalah ni. Lepas kubur Nabi, hak paling keramat mana dalam dunia? Kubur Baqi', di situ para sahabat ada belaka. Isteri-isteri Nabi ramai. Anak cucu Nabi duduk situ ramai. Keluarga Nabi ramai. Tu tak termasuk lagi para sahabat lain, tak termasuk tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berapa ramai, berjuta orang soleh duduk di kubur Baqi'. Tak keramat lagi. Tapi tak ada pun hidup berlakunya. Zaman sahabat, mereka pergi minta dengan kubur sahabat lain yang dah mati. Tak ada pun zaman tabi'in, mereka pergi minta dengan kubur sahabat. Lepas kubur Baqi', kubur mana lagi di Madinah? Makam para syuhada Uhud. Tidak kita pergi ziarah. Nabi SAW sendiri pergi ziarah kubur Uhud ni. Makbarah Uhud ni, Nabi pergi ziarah. Tapi waktu Nabi ziarah, ni Sayyidus Syuhada, penghulu sekalian syuhada. Orang syahid seluruh dunia ni, penghulu orang syahid di mana? Hamzah bin Abdul Muttalib. Penghulu sekalian syuhada. Ada tak sahabat lain pergi kubur Sayyidina Hamzah? Wahai Hamzah, lagilah orang syahid ni hidup tak mati. Tahu kulit pun darah lagi. Sampai berlaku perpindahan kubur di Uhud tu. Siapa ada yang sebut Amru bin Jamuh dan beberapa sahabat yang lain. Bila bawa, siapa tangan pun boleh tutup. Mana bila dia alih, luka tu masih lagi berdarah. Bila orang angkat, tangan tu terjatuh, terkulai. Gila tak pindah kubur, orang pergi tengok-tengok. Tangan tu terletak balik dekat dengan luka dia. Ada dikisahkan begitu. Darah masih mengalir sebab orang syahid. Mana dalil Allah Subhanahu Wa Taala kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
Jangan kamu kata orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbih, bal ahya'u walakin la tash'urun. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka ni hidup, cuma kamu je tak tahu. Lagilah para penghulu syuhada tu, dia hidup, kita doa ke dia lah. Tapi sahabat tak kita doa pun. Mana sahabat faham ke kita faham? Sahabat lebih faham. Allahu Akbar. Jadi tawassul begini dilarang. Kerana apa? Kerana menganggap Allah perlu kepada perantara. Dan untuk mengetahui lebih dalam tentang rincian dan dalil perbahasan ini, silakan merujuk risalah tawassul hukum-hukumnya dan jenis-jenisnya karya Syekh Al-Albani. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya nak baca tuan-tuan, ada lagi perbahasan kita dalam bab syirik kecil ni. Macam saya sebut tadi. Okey. Syirik kecil ni ada ulama yang bahaskan dia berlaku dalam niat dan dia juga berlaku dalam perbuatan. Perkataan, dia boleh jadi berlaku dengan perkataan, dia boleh jadi dengan perbuatan, dia boleh jadi dengan hati. Kalau dengan hati, hak Nabi sebut riak. Betul tak? Hadis 3 orang dicampurkan di awal neraka tadi, masalah ke dia? Hati. Syirik kecil berlaku pada hati. Berlaku pada lisan. Macam tadi apa? Bersumpah dengan selain Allah. Dan berlaku juga dengan perbuatan, dengan amalan. Okey? Dengan perbuatan dan juga amalan. Seperti dia kata apa? Masya Allah wa fulan. Itu berlaku dengan, kalau dia tak iktikad pun benda tu, aku saja rayak je gitu. Kalau tak ada doktor, mati dah aku. Tak boleh kata gitu. Tak, aku rayak je. Adalah hati. Aku tahu sangat Allah Ta'ala tu memang macam cuma rayak lagu tu. Tuan-tuan, itulah butirnya, orang Kelantan kata butirnya syirik kecil. Itulah dia. Ain syirik kecil. Bila kamu kata tak ada iktikad dalam hati, perkataan tu syirik, hati tak berbuat syirik, itulah dia syirik kecil. Tapi kalau dalam iktikad hati ada, terus dia jadi syirik besar. Okey. La'alla ad-dhabit fi hadha an yakuna asy-syai' mimma yukhtassu billahi jalla wa ala fayu'taf alayhi ghayruhu subhanahu la ala sabilil musyarakah wa innama bimujarradit taswiyati fil lafz wa amma in kana ya'taqidul musyarakah fahadha yadkhulu tahta asy-syirkil akbar. Dia kata apa? Semua yang kita sebut tadi yang membezakan antara syirik besar dengan syirik kecil adalah apabila sesuatu yang dikhususkan kepada Allah tiba-tiba dimasukkan unsur selain Allah hanya pada lafaznya sahaja. Dia faham ni? Sebut mulut je. Berkongsi dengan Allah di mulut. Tidak di hati. Hati aku tak iktikad pun orang ni setanding dengan Allah. Jadi dia mengongsikan Allah dengan sesuatu pada lisannya, tidak pada hatinya. Maka itu syirik kecil. Seandainya dia beriktikad orang tu ada kuasa setanding Allah, maka dia jadi syirik besar. Okey. Sama seperti orang itu berkata, kalaulah tidak kerana fulan, nescaya, kalau tak ada kamu, nescaya rumah kita sudah dimasuki pencuri. Okey. Rumah kita ni ada alam. Kalau tak ada alam ni, kalau kata lagu mana? Dah.
Sebab tu dia kata sini banyak ni. Dipanggil isnadu ba'dil hawadith ila ghairillah. Menyandarkan berlakunya sesuatu perkara kepada selain Allah. Seperti berkata, laula wujudu fulan la hasala kadza. Kalau tak wujud, tak kerana adanya fulan, mesti dah berlaku segini. Kalau tidak kerana anjing ada depan rumah kita, nescaya sudah dimasuki pencuri. Okay? Kalau tak ada anjing, nescaya rumah sudah dimasuki pencuri. Dia kata hak tu pun boleh jadi syirik kecil. Ada anjing je. Hei. Tu kata. Perkataan kena jaga dah. Sebab apa? Bimbangnya takut pergi kepada syirik besar. Okey. Seperti lagi dia kata perbuatan. Termasuk syirik perbuatan. Mana kita tadi? Pertama, syirik dengan i'tiqad, hati. Boleh berlaku syirik riak. Yang kedua, pada perkataan, macam kita sebut tadi. Yang ketiga, pada perbuatan. Seperti at-tatayyur. Tatayyur ni, apa kita panggil? Tatayyur ni sial. Mana tatayyur ni asal daripada perkataan burung. Burung ni, zaman dulu dia ambil burung, dia lepaskan burung. Sebenarnya kita guna simbolik keamanan. Simbolik. Orang zaman dulu bukan simbolik. Dilepas burung, kalau burung tu terbang belah kanan, tanda baik. Kalau burung tu terbang belah kiri, tanda buruk. Okey. Jadi perbuatan tatayyur tadi, burung tu tak ada kuasa. Burung tu sebagai tanda je. Tapi dia percaya kepada burung tu. Apa jadi? Syirik kecil. Tapi kalau dia percaya burung tu boleh memberikan manfaat dan mudarat, atau burung tu tahu ilmu gaib, dia syirik besar. Sama juga perbuatan mendatangi ahli sihir. Pergi jumpa ahli sihir, perbuatan tu syirik kecil. Mempercayainya, dia tahu benda gaib, tu boleh pergi kepada syirik besar. Nampak? Okay. Wal isti'anatu ala kashfis sariq bil arrafin. Minta tolong, bagi tahu barang kita duk mana, hak hilang. Siapa dia curi, dah minta tolong dengan dia, pergi minta dengan dia tu, perbuatan tu syirik kecil. Tapi kalau beriktikad, dia tiba-tiba dia tahu, bagi tahu, betul lah orang ni dia tahu benda gaib, maka dia telah menjual agamanya. Sebab apa? Sebab dia telah kongsikan ilmu gaib yang menjadi milik Allah dengan selain dari Allah. Okey. Sama juga dengan pakai tangkal dan azimat. Saja je pakai, Allah yang menyembuhkan. Syirik kecil. Tapi kalau dia i'tiqad, memang tali ni kalau tak ada dia, kalau tak ada tali ni, binasa kita. Tu syirik besar ke syirik kecil? Besar. Jadi perbuatan ikat tali tu membawa kepada syirik besar. Sebab tu dia i'tiqad dia. Kita ni kalau boleh, syirik kecil pun tak nak berlaku. Sebab tu Nabi paling takut. Orang kita tak apa, bukan syirik pun, dia tak i'tiqad begitu. Kita tolong defend dia. Sedangkan orang yang nak menghalang ni adalah nak menjaga mereka sebelum terjebak dari syirik besar. Okey? Jadi ada pada niat, ada pada perkataan, ada juga pada perbuatan. Allahu Akbar. Okey. Dan pada niat ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, niat pula detail. Lama bahas ni. Niat detail. Seperti contoh, saya bagi contoh. Kita ni kena takut ni. Dia kata apa? Karriya bil wa'zi wat tadhkir. Riya
waktu kita bagi nasihat, peringatan. Macam mana? Mendatangkan dalil-dalil. Nak surah kata, aku ni pandai hujah. Kadang-kadang boleh mari benda-benda lagu tu. Orang tu dia bahagian gini, aku boleh buat mari dalil. Kita mari dalil bukan nak menzahirkan kebenaran, nak tunjuk aku pandai daripadamu. Benda tu pun dah masuk riak dah. Ada kadang-kadang mari dalam hati detik lagu tu. Dia kadang-kadang mari, tuan-tuan, minta maaf, kata setan ni dia mari. Kata orang lain, ustaz mari. Kita tengah ngajar-ngajar, kita mari dalil. Boleh sebut ayat ni, belakang. Besar. Kadang-kadang dia mari istighfar. Saya tak kata syirik ni dia boleh kita istighfar kalau benda tu berlaku. Sebab apa? Sebab kita sudah ada rasa riak. Yang ni saya kata saya nak sebut bima. Tahrik izharu gharazatil ilm. Dan menampakkan kita ni memang mencari ilmu. Lagi dia kata tahrikus syafataini bidzikri fi mahdarin nas. Duduk dia ramai-ramai, tiba-tiba mulut kita gerak. Orang kata, dia baca Quran. Dia zikir. Padahal waktu kita bersendirian, kita tak baca pun. Riak dia kata. Izharul ghadab lil munkarat bainan nas. Bila orang ramai buat maksiat, kita ingkar. Tapi waktu kita bersendirian, kita tak ingkar pun diri kita. Habis itu kita benci kemungkaran tadi sebab apa? Sebab orang ramai. Tanya orang kita tak ada orang, kita buat pula. Riak dia kata. Sebab nak tunjuk kepada manusia. Wa khafdis sauti wa tarqiqihi biqiraatil Quran. Ataupun kita buat suara kita ni menangis waktu kita baca Quran. Depan orang ramai, baca ramai-ramai kita menangis. Waktu seorang kita tak tadabbur pun makna dia. Halus sangat. Sebab tu Nabi kata syirik kecil ni seperti semut hitam di atas batu yang kecil. Fa idza fa'ala dhalika yaqsudur riya. Okey. Kalau dia berlakukan begitu yaqsudur riya kerana nak tunjuk kepada orang, maka jadilah dia syirik kecil. Wa min dhalika aidan tahrikus syafataini bidzikri fi mahdarin nas wa yataghafalu anhu fi manzilih. Macam gerak bibir tadi, duduk rumah dia memang tak gerak bibir dia. Tapi duduk depan orang, astagfirullah. Duduk rumah, tidur apa gitu ya. Astagfirullah. Berasa kena atas kepala ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Contoh dia lain, contoh. Ibqari athari sujud ala jabhatih. Mengekalkan kesan sujud atas dahinya. Tak sapu. Kalau ada debu-debu, nampak tanda dia sujud. Sengaja tak sapu. Apa lagi? Lubsul ghalid minas thiyab wa khashniha ma'a tashmiriha kathiran. Sengaja pakai baju buruk. Untuk orang kata dia ni zuhud, abid, atau memakai pakaian khusus. Mana? Untuk orang kata dia ni ahli ibadat. Pakai ridak kau pakai gapo, dia ni kuat semaya ni. Atau orang anggap pakaian dia tu dia pakai untuk menunjukkan dia ni alim. Pakai serba besar, suruh nampak dia ni alim. Padahal dia tak belajar pun. Tu pun sudah dikenal termasuk dalam riak pada pakaian. Atau dia kata au yakunur riya' bil ashabi waz zairin. Boleh jadi riak bila berkawan. Apa? Aku pun sayang dengan ustaz tu. Dok tanya kau orang pasal apa? Maknanya aku ni orang baik jugalah. Okey. Kalladhi yatakallaf an yastazira 'aliman aw 'abidan liyuqal inna fulanan qad zara fulan. Wa da'watun nas li ziyaratihi kay yuqal inna ahlul khair yataraddaduna alaihi. Supaya orang kata dia ni baik dengan orang alim, dia ni baik dengan orang soleh. Wa kadzalika man yura'i bi kasrati syuyukh. Ada juga orang ni ngaji dengan tok guru ramai, tapi sebenarnya dia pergi ngaji sekadar nak tak nama ya, aku ni ngaji dah ustaz ni, apa ngaji hak ilmu dia tak ambil laku.
Oh, kenal ustaz ni? Kenal, aku rajin kelas dia. Kenal ustaz ni? Aku rajin kelas dia. 10 sebut nama ustaz, 10 dia ngaji belaka. Tapi dari sudut ilmu praktikal, hak ustaz ngajar tak ada rasa pada dia. Ada ke tak? Riak. Riak juga dia kata gitu. Ya salam. Astaghfirullah, astaghfirullah. Okey? Okay, istighfar kita jadi riak juga nanti. La ilaha illallah. Baik. Au yakunu riya' li ahli dunya. Ataupun riak ni, tadi kita riak nak tunjuk kepada orang soleh. Dia kata boleh jadi juga riak ni berlaku kepada ahli dunia. Apa maksud ahli dunia? Kita nak tunjuk ke orang tadi urusan agama, urusan dunia. Okey? Tengok ada orang Samsung situ. Kita pergi buat tunjuk Samsung depan dia. Aku Samsung juga. Tengok orang ada kereta mahal. Kita pun pergi bawa kereta. Hari ni tak, kita pergi rumah dia. Tak boleh kereta dia tu kereta mahal-mahal saja. Kalau kita pergi kereta biasa, nampak lekeh pula kita. Kita kena tunjuk kita ni juga ni. Bawa kereta kerana nak tunjuk ke orang. Tapi kalau kita ni memang dah ada dah kereta tu. Kereta tu lah kereta kita. Tanpa niat kita gitu pun kata alhamdulillah. Tak ada no hal lah. Tapi ayat tu masalah hati ni boleh berlaku hatta dalam masalah dunia. Okey. Au yakunu riya' min jihatil badan. Boleh jadi riak juga dalam masalah tubuh badan. Sengaja tak sikat rambut. Ada tulis sini. Sengaja tak sikat rambut nak menunjukkan kezuhudan. Oh, rambut teronyah dia ni. Oh, tak ada nak sikat ni. Kuat ngaji dia ni. Ni kuat ibadat ni. Siapa tak ada nak gosok baju. Contohnya. Halus sangat ni. Pokok kuncinya dia kembali kepada masalah hati kita. Jadi sebab tu dalam masalah riak ni sangat-sangat kita khawatir dan bimbang. Siapa dia disebut sini ada orang belajar bukan kerana ilmu. Betul-betul ngaji, dapat sijil, lepas dapat sijil dapat kerja, habis. Mana ilmu dia? Tak ada. Lagu mana dia nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala? Esok-esok. Jadi perbahasan ni tuan-tuan yang dirahmati Allah banyak. Cuma kita katakan berlindunglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit riak ni. Dan berlindunglah dengan Allah daripada syirik yang kecil. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan berbuat syirik, daripada berbuat syirik dalam keadaan aku tahu, dan aku juga berlindung atau minta ampun pada apa yang aku tidak tahu. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi syirik kecil ni memang bahaya. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan dalam permasalahan doa. Apakah doa itu memerlukan perantara antara manusia? Poin kita yang pertanyaan yang kedua dalam bab syirik kecil ni. Betul ke tak kita ni siapa ada doa setiap kali doa nak kena minta perantara dengan manusia? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berdoa kepadanya secara langsung. Itu perbahasan yang akan kita bincang pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu ta'ala ala. Ada soalan ya? Bagaimana dengan orang yang mengatakan kerana dialah wabak ini semakin berleluasa? Kerana dialah wabak ini semakin berleluasa. Sama. Kalau dia kata tu kerana mulut dia lah. Memanglah Allah Ta'ala yang buat tu. Cuma sebab dia ni lah syirik kecil. Kalau dia i'tiqad orang tu memang berkuasa menyebarkan penyakit, dia yang berkehendak penyakit tu pergi sini dan sebagainya, berlaku dengan kehendak dia dan kekuasaan dia, tu syirik besar. Tapi kalau dia kata dia ni sebab penyakit dia berebak dia ni, dia penyakit ni tetap kita kata dengan kehendak Allah. Kena letak situ.
Allah berkehendak. Kalau orang tu tak berkehendak, kalau orang tu berkehendak sekalipun, Allah tak berkehendak, penyakit tu tak akan merebak. Betul tak? Penyakit tu tak akan merebak. Tu kita bimbang kadang-kadang ni macam-macam orang. Teori tu macam-macam. Nak mengaitkan orang tu makan. Kita kena kata apa? Masya Allah. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Semua ni berlaku dengan takdir Allah. Orang tu ada, orang tu tak ada. Kalau tidak kerana dia, orang lain akan ada juga jadi sebab supaya dia. Pasal apa? Yang nak benda ni berlaku adalah Allah. Dia tu sebab dia je. Kalau tidak dia pun, kalau Allah nak, orang lain akan jadi. Bukan sebab dia, sebab Allah. Kalau kata tabligh, kalau tidak kerana tabligh hari itu, tetap juga berlaku dengan kehendak Allah. Cuma bezanya sebab musabab dia. Jadi sebab tu kita kata dalam bab ni, kita sebagai orang ngaji akidah ni, kan ngaji tauhid, kena senantiasa kembali kepada Allah. Kena senantiasa baiki kita punya i'tiqad tu. Walaupun kita tahu sebab yang berlaku melalui jalan dia, tapi tetap kita kena kata Allah yang buat. Okay? Rezeki mari, bos kita bayar gaji. Mu puji bos ke? Tak, puji Allah. Alhamdulillah, terima kasih bos. Puji Allah, sebab apa? Kalau Allah tak bagi rezeki ke bos, bos tak boleh bayar gaji kita. Semua mari daripada Allah. Kul kullum min indillah. Katakanlah semuanya datang dari Allah. Jadi nak jaga hak tauhid ni lah hak cabaran kita paling utama. Sebab tu saya kata bab akidah ni bab penting sangat. Kita banyak sangat, kalau kita tidak diingatkan, banyak sangat kita tergelincir. Mengaitkan penyakit mudarat dengan fulan, alan. Kita kena kata semua ni berlaku qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah Taala nak kehendak ni berlaku. Betul dengan sebab orang tu. Tapi kalau tak ada orang tu, sakit tu tak akan berlaku dengan sebab lain. Sebab apa? Sebab yang berkehendaknya Allah. Macam orang mati lah. Oh, dia aksiden mati. Kalau dia tak aksiden, dia mati juga sebab lain. Sebab apa? Dia mati bukan sebab aksiden, mati sebab ajal. Aksiden sebab cara Allah Ta'ala nak ambil. Saya kebetulan semalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal nenek tiri saya lah. Tapi kita tak boleh nak balik di Kelantan. Datuk saya sakit lama. Dia hendak jaga tok. Dia pun uzur, tok pun uzur. Tapi orang sakit pun nak masuk hospital ke tok lah. Hak lelaki. Tiba-tiba malam semalam, dia menafah. Tok dengar nafas dia bunyi macam pukul 2 pagi, panggil ambulans, pergi ke hospital Tanah Merah. Lepas tu, sekitar pukul lepas zuhur gitu, lebih kurang. Mak saya pergi sapa, memang dalam keadaan pagi tu, pihak doktor kata awak balik rumah lah. Memang keadaan dia dah nazak, nak balik rumah. Lepas tu mak saya ziarah zuhur tu, meninggal. Kita kata, oh Allah, hak sakitnya tu, hak meninggalnya nenek. Pasal apa? Sebab mati-mati ni bukan dengan sakit. Kalau tak kerana sakit nak mati, mati juga dengan sebab lain. Saya kata malam, Allah syair kata malam yamut bi sayfin mata bi ghairihi tanawwa'atil asbab wal mautu wahidu. Siapa tak mati dengan pedang, mati juga dengan benda lain. Sebab ni berbeza sebab. Tapi yang mati tetap satu. Jadi lepas tu kita kata penyakit ke, mudarat ke apa ke, kalau tidak kerana fulan, Allah Ta'ala tetap akan buat sebab lain untuk merebakkannya. Kalau tidak, tak ada lah, doktor sendiri pun kena. Semalam kita kata top glove pula, kluster top glove. Semalam 1884 jangkitan. 1000 daripadanya ialah top glove. Top glove ni apa? Hak buat sarung tangan. Padahal seluruh dunia ambil faedah daripada sarung tangan dia untuk mengelakkan jangkitan COVID. Tiba-tiba kilang dia kena. Tengok Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Jadi semua ni, kalau ada orang merancang ke, tak ada orang merancang ke, dia hanya berlaku dengan kehendak Allah. Jadi sebab tu dalam isu macam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak pesan kita semua ni, bila kita belajar akidah, masa inilah kita nak kembali kepada Allah. Tak payahlah kita duk sibuk dengan orang tu, orang ni, teori tu, teori ni.
Kita sibuk dengan kembali kepada Allah. Masa inilah kita nak banyakkan bermunajat. Masa inilah kita duk sibuk dengan baca Quran. Masa inilah sibuk kita dengan solat, dengan apa, berzikir. Pasal apa? Masa inilah kita nak kembali kepada Allah. Titik kuncinya duk mana? Duduk pada akidah kita. Panjang jawapan soalan tadi tak? Boleh tak? Agak-agak nak boleh lah tu. Ada soalan lagi? Jangan tanya lah. Pukul 1 pula habis. Okay. Okey. Kita berhenti setakat tu dululah. Terima kasih banyak pada PQDM dan juga terima kasih banyak pada tuan rumah. Terima kasih juga pada tim media kita pada hari ini untuk sama-sama kita bahaskan topik ni. Saya ingat inilah pertemuan kita paling panjang rasa. Kat 2 jam dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.